إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertamanya saya muliakan kepada Nazir, ahli jawatan kuasa, barisan imam, bilal, mereka yang membantu dalam pengurusan dan juga pentadbiran Masjid Al-Mujahidin, seterusnya yang dikasihi ahli qaryah, ahli jemaah, haji-haji, hajah-hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, pemberian, rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam segenap sudut. Bermula dengan nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling penting dalam kehidupan kita, nikmat akidah. Sekarang ni kita ada satu ajaran sesat yang sedang viral yang dinamakan sebagai SIHULK, S-I-H-U-L-K, yang menegaskan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah, Allah itu Nabi Muhammad. Kita pun tak faham juga daripada mana dua hari datang. Tak silap saya 2 tahun lepas dia bermula di Johor dan Jabatan Agama Islam Johor pun ambil tindakan. Cuma pengasalnya lari ke Australia dan fahaman itu masih lagi berlaku sebaran lah. Dan ramai sebenarnya yang mula terjebak dengan fahaman. Dan fahaman ini memang terang-terang bercanggah dengan rukun iman. Basic, back to basic, kita punya rukun iman ada percaya kepada Allah dan beberapa berikutnya percaya kepada para Rasul. Jadi Allah dan Rasul adalah entiti yang berbeza, mana mungkin boleh disamakan. Tapi itulah, jadi sebab itulah iman dan Islam ini penting. Antara ini penjagaan akidah dalam diri kita. Begitulah nikmat kesihatan yang Allah berikan. Bila sebut sihat, sihat ini dia akan berkait rapat dengan kegiatan harian kita, terutamanya amalan dan ibadah kita. Kalau tak sihat, ada yang tak mampu datang masjid, tak mampu datang surau. Jadi kesihatan itu memainkan peranan yang penting dalam kita melakukan ibadah dan juga amalan. Begitu juga nikmat kelapangan. Kelapangan ini banyak sudut, kewangan, emosi dan sebagainya, ketenangan, kebahagiaan. Jadi semua nikmat yang Allah berikan ini seharusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadikan nikmat ini sebagai medium untuk kita sentiasa dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang Allah berikan kepada kita ini. Dengan nikmat hidayah inilah Allah jentik hati kita datang ke masjid untuk solat berjemaah, untuk dengar kuliah, majlis ilmu. Semua itu berbekalkan nikmat hidayah, untuk buat benda baik, untuk bantu orang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita berkekalan dengan semua nikmat yang Allah berikan dan tidak tersungkur ataupun tidak jatuh ke dalam perangkap syaitan untuk melakukan sebarang bentuk kejahatan, kemungkaran dan juga kemaksiatan. Jadi insyaAllah pada pagi ini bersempena dengan Hari Malaysia pada hari semalam 16 September, kita cuba kupas sedikitlah mengenai bagaimana kemerdekaan itu merujuk kepada Quran dan juga hadis, atau kemerdekaan merujuk dari sudut perspektif Islam. Bila sebut kemerdekaan, kita ada 2 tarikh kemerdekaan dalam negara kita. Yang pertama 31 Ogos, yang kedua 16 September. Ini pun telah disebut oleh Perdana Menteri kita baru-baru ini. Tempoh kita menyambut kemerdekaan bermula 31 Ogos hinggalah 16 September. Bila sebut 16 September adalah hari pembentukan negara Malaysia, libatkan beberapa entiti lah. Melibatkan Tanah Melayu, melibatkan Sabah, melibatkan Sarawak dan juga Singapura. Dan dalam matlamat Singapura pun keluar daripada perjanjian, dan itu semua orang tahulah. Jadi Malaysia ini ditubuhkan pada 16 September 1963. Jadi
menjadikan tahun ini tahun ke-60 tahun penubuhan negara Malaysia. 66 tahun mencapai kemerdekaan, 60 tahun pembentukan negara Malaysia. Di mana tarikh asal pembentukan negara ini nak diletakkan pada 31 Ogos 1963. Dia menjadikan pada tahun itu tahun ke-6 hari kemerdekaan negara dan tahun pertama sambutan Hari Malaysia. Dia sekali dah tarikh, cuma ada kekangan pada masa tersebut melibatkan PBB, melibatkan petition di Sabah pada waktu itu belum selesai, jadi dilanjutkan ke tempoh 16 September. Itu sejarah, nanti boleh baca lah dekat Wikipedia dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang kemerdekaan, antara beberapa polemik yang timbul, beberapa isu yang timbul adalah ada setengah mereka yang tidak menerima tarikh kemerdekaan negara kita 31 Ogos. Kenapa? Kerana mereka merdeka pada 16 September. Ini kebiasaan ini merujuk kepada sahabat-sahabat kita di Borneo, di Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak tidak merdeka pada 31 Ogos, tetapi mereka merdeka pada 16 September, pada Hari Malaysia. Jadi kadang ada dalam kalangan mereka yang mempertikaikan kenapa 31 Ogos itu dinamakan Hari Kemerdekaan Negara, sedangkan kami, yakni Sabah dan Sarawak, tidak merdeka pun pada tarikh tersebut. Sepatutnya kena tukar nama, rebranding balik 31 Ogos itu sebagai Hari Kemerdekaan Semenanjung sahaja. Jadi ini antara isu yang timbul. Sebenarnya tahun ini pun timbul juga. 2 ke 3 minggu lepas di media sosial ada yang timbulkan. Kenapa dinamakan Hari Kemerdekaan Negara sedangkan tak meliputi satu negara pun. Sabah Sarawak tidak terlibat dalam kemerdekaan negara. Jadi ini antara isu dan polemik yang ditimbulkan. Jadi tak ke mana kalau dengan ditimbulkan perkara ini, kita akan lebih berselisih, lebih bertengkar, lebih bermusuh antara satu sama lain, dan sebenarnya tak ada matlamat pun nak dicapai daripada perkara ini. Jadi sebab itulah Islam amat menggalakkan toleransi antara satu sama lain. Kita raikan dua-dua tarikh. 31 Ogos pun kita raikan, 16 September pun kita raikan. Dan memang dua-dua ni pun an equal term lah. Kita sebut dua-dua public holiday. Walaupun Hari Malaysia lambat sikit lah. Tak silap saya Hari Malaysia ni 2010 baru dia jadi public holiday dalam negara kita. Sebelum tu ada beberapa negeri yang lain dia tidak menjadikan Hari Malaysia ini sebagai hari cuti umum. Tapi sekarang ini dua-dua dah cuti umum. Dua-dua sama level. Cuma bezanya 16 September ni jatuh hari Sabtu tu je. Memang hari dah cuti dah. 31 Ogos sebelum ni jatuh hari Khamis. Dapatlah cuti tambahan yang public holiday. Itu je beza dia. Lain semua sama. Jadi rugi kalau kita bergaduh, berselisih pada benda yang tak ada hala tuju, tak ada manfaat. Rugi. Jadi amalkan toleransi yang baik dalam kalangan kita dan raikan dua-dua tadi. Itu polemik yang pertama. Polemik yang kedua yang sentiasa ditimbulkan berkaitan dengan kemerdekaan adalah kaedah kita mencapai kemerdekaan negara. Umumnya kita mengetahui kaedah kita mencapai kemerdekaan negara melalui proses diplomasi dan rundingan yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman dan Gang pada waktu tersebut. Jadi ada beberapa pihak mereka mengkritik kaedah kita mencapai kemerdekaan negara ini melalui proses rundingan ini dengan bagaimana mereka mengatakan bahawa ini kaedah yang bertentangan dengan syarak. Kaedah kemerdekaan melalui proses rundingan dan diplomasi ini bertentangan dengan syarak. Ini tidak dianjurkan oleh Nabi. Nabi tak ajar kita begini. Nabi ajar kita kalau nak menuntut kemerdekaan, nak lebar luaskan Islam, mesti berperang. Kena berperang betul-betul. Itu kemerdekaan yang sebenar. Jadi ini ditimbulkan oleh beberapa pihak, di mana kaedah kita mencapai kemerdekaan negara ini tidak ada keberkatan kerana tidak mengikut cara Nabi. Sebab itulah kita ni banyak masalah sekarang. Masalah ekonomi lah, masalah politik lah, apa tak ada kesudahan. Sebab apa? Back to basic, kita punya kaedah kemerdekaan negara tak betul, sudah. Ada orang timbulkan ni. Apa kesan bila orang timbulkan perkara-perkara begini? Apa kesan dia? Kesan dia akan memudarkan semangat patriotisme kita.
Bila sebut kemerdekaan, dia akan berkait dengan semangat patriotisme. Apa itu patriotisme? Semangat cintakan negara. Jadi bila datang ditimbulkan kritikan yang begini dan tidak dibalas dengan baik, kesannya dia akan memudahkan patriotisme dalam diri kita. Kita akan fikir apa tau? Alah, cara negara aku sambut merdeka pun tak betul. Kok pula cerita sangat? Takut-takut datang sentimen-sentimen yang begitu rusak sebenarnya. Rusak semangat cintakan negara. Ini bahaya. Sebab itulah bila dilontarkan kritikan mengenai kaedah mencapai kemerdekaan dalam negara kita ini tidak betul, tidak menepati syarat, kita study balik. Tengok balik apa yang dikritik. Dikritik mula-mula dia kata Nabi ni kalau nak sebar luaskan Islam, kalau nak menuntut kemerdekaan, Nabi terus berperang. Nabi tak ada runding-runding. Betul ke? Itu persoalan yang ditimbulkan. Cek balik buku-buku sirah yang lepas. Dan bila kita cek, kita temui apa dia. Sebenarnya pada zaman Nabi, peperangan ini adalah pilihan yang terakhir sekali. Pilihan yang terakhir. Nabi takkan terus berperang. Walaupun banyak siri-siri peperangan yang Nabi lalui, tetapi peperangan itu semuanya hasil daripada rundingan yang tidak berjaya. Nabi runding dulu. Sama juga dengan konsep Nabi sebar luaskan Islam. Bagaimana kaedah Nabi? Antara medium yang digunakan adalah menggunakan surat. Nabi tulis surat. Dalam surat dengan nama Allah, Rasul, cerita pasal Islam. Islam menuntut keadilan, Islam mengajarkan kedamaian, Islam menolak keganasan. Ada benda-benda yang haram, ada benda-benda yang halal, boleh dibuat, boleh tidak boleh dibuat. Jadi semua itu diletakkan di surat dan diberikan kepada negara negeri yang berdekatan, yang di shortlistkan untuk diberikan. Dan ada negara yang menerima dengan baik apa yang Nabi sampaikan. Dan Nabi ketika nak memberi surat, Nabi akan hantar utusan Nabi, pengutus untuk mengutus surat Nabi. Dan ada negara yang menolak dakwah Nabi. Ada negara, dan bila mereka kalau menolak sahaja tak ada masalah. Mereka menolak dakwah surat Nabi itu dan mereka membunuh utusan yang Nabi hantar. Ini masalah. Utusan yang Nabi hantar itu adalah duta Nabi. Macam kita lah, kita ada ambassador di luar. Duta-duta yang mewakili negara kita, mewakili kerajaan secara rasmi. Kalau apa-apa jadi dekat duta tu, dibunuh ke, dizalimi ke, ditindas ke apa ke, seolah-olah duta negara tersebut isytihar perang dengan kita. Kalau dia cari pasal dengan duta tu, semua negara kita ada duta kecuali Israel. Jadi sebab itulah ambassador duta ni berwatak yang penting, wakil rasmi. Dia seolah-olah macam Nabi, kau cederakan dia, seolah-olah kau cederakan Nabi. Jadi itu adalah situasi yang tak dapat dielak. Bila mana membunuh utusan dan sebagainya. Tapi kita punya asas adalah Nabi memulakan proses dakwah itu dengan rundingan dan diplomasi, dengan menghantar surat-surat, bukan dengan peperangan. Jadi fakta yang pertama dah tak betul lah. Nabi dikata merdeka kena terus berperang, tak betul. Nabi juga ada gunakan kaedah rundingan dan diplomasi. Yang kedua, kita mencapai kemerdekaan negara hanya dengan proses rundingan dan diplomasi semata-mata. Betul ke tak betul? Tak betul. Kena cek balik sejarah. Bagaimana di peringkat negeri-negeri, di peringkat state, tokoh-tokoh yang terlibat memperjuangkan melawan penjajah. Ada satu tu dah jadi movie dah, Mat Kilau. Jadi movie dah. Kita ada Datuk Maharaja Lela, kita ada Tok Janggut, kita ada Dul Said, kita ada Tuan Guru Abdul Rahman Limbo, dan ramai lagi watak-watak yang terlibat yang memperjuangkan mengikut negeri masing-masing melawan penjajah. Jadi di sana berlaku peperangan dengan penjajah. Jadi proses kemerdekaan negara kita ini melalui dua fasa. Fasa yang pertama, fasa peperangan, perjuangan, dan kemuncak kepada kemerdekaan negara kita adalah dengan proses rundingan dan diplomasi. Jadi dua proses kita mencapai kemerdekaan. Jadi tak betul kalau kita kata negara kita capai dengan rundingan, sebab tak betul. Jadi kritikan yang dilontarkan dua faktanya, fakta yang tidak berasas dan bercanggah dengan fakta. Sebab itulah penerangan ini penting. Penerangan ini penting untuk kita jelaskan kepada mereka yang
mengkritik bahawa kritikan mereka itu tidak ada asas. Sebab itulah bila kita sebut tentang kemerdekaan ini, kemerdekaan mestilah mengikut bagaimana yang diletakkan panduan dalam Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran dan juga hadis dah meletakkan panduan bagaimana sebenarnya nak mencapai kemerdekaan yang sebenar. Sebab itulah bila kita sebut tentang kemerdekaan 31 Ogos ke 16 September, yang pertama yang perlu kita bincang, sebelum ni mungkin ustazah dah cerita dah kemerdekaan itu dari sudut bahasa Arabnya istiqlal bawa masuk menyendiri berdikari, dan Dewan Bahasa Pustaka mendefinisikan merdeka itu bebas daripada penjajahan, naungan, taklukan, kurungan. Itu semua mungkin ada bincangkan sebelum ini. Cuma antara poin penting yang perlu kita faham juga adalah bagaimana nak mencapai kemerdekaan hakiki dalam diri kita, kemerdekaan yang sebenar. Bagaimana? Mestilah ia merujuk kepada risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul membawa satu mesej kepada kaum-kaum mereka. Apa dia? Wa'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhkan diri kamu daripada taghut. Jauhkan diri kamu daripada kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya. Itu teras kepada kemerdekaan dalam diri. Sebab itulah sebelum nak bincang tentang kemerdekaan negara, kena lalu dulu dua flow. Kena bincang dulu dua subtopik yang penting. Yang pertama, bagaimana nak memerdekakan diri kita sebagai seorang hamba. Dan yang kedua, bagaimana nak memerdekakan sebuah masyarakat. Kena pergi dari diri dulu, masyarakat, barulah boleh bincang pasal kemerdekaan negara. Kalau dia cross the step, kalau dia langgar flow ni, terus bincang pasal kemerdekaan negara tanpa memahami bagaimana kemerdekaan diri dan masyarakat, akhir sekali dia akan jadi kemerdekaan dia bermusim. Apa maksud kemerdekaan musim? Maksudnya kemerdekaan dia punya semangat tu hanya datang 31 Ogos 16 September. Setengah orang dia salah faham. Dia kata bila cakap pasal semangat cintakan negara, bagi dia nyanyi lagu Jalur Gemilang kuat-kuat. Nyanyi lagu Jalur Gemilang kuat-kuat sampai hilang suara dia, itulah tanda semangat cintakan negara. Bagi dia semangat cintakan negara, masuk 31 Ogos, masuk 16 September, pacak bendera dekat kereta, pacak bendera dekat motor, round satu kampung. Itu semangat cintakan negara. Pakai baju merdeka, pakai cap dan sebagainya. Adakah semata-mata itu? Tidak. Tidak, tak salah nak buat, tetapi bukan semata-mata itu. Begitu juga kita diambang 2 minggu lagi, diambang Maulidur Rasul, iaitu cintakan Rasulullah SAW. Jadi ada orang dia faham cinta Rasul ini, Maulidur Rasul ni satu je, apa dia? Berarak. Yang penting aku nak berarak. Yang penting aku nak berarak, dalam lebih kurang sejam aku nak pusing kawasan ni. Itulah cinta aku pada Rasul. Lepas berarak, lepas apa-apa isau. Jadi ke mana sebenarnya hala tuju cinta dia pada Nabi? Adakah hanya sekadar berarak sebenarnya Maulidur Rasul? Tidak semata-mata. Nak berarak tak ada masalah. Tetapi bukan semata-mata itu nak menterjemahkan cinta kita pada negara, cinta kita pada Rasul. Tetapi ia perlu diterjemahkan melalui perbuatan. Melalui perbuatan. Bagaimana nak terjemahkan cintakan negara kita melalui perbuatan? First, kena faham dulu bagaimana nak merdekakan diri kita sebagai seorang hamba. 3 ciri para ulama suku. 3 benda ni kena ikut. Yang pertama, hablum minallah, jaga hubungan kita dengan Allah. Step pertama nak merdekakan diri kita, kena jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan sembang pasal kemerdekaan kalau solat pun tak cukup. Solat tu on off. Dia nak solat dekat tempat yang dia nak solat, subuh dia mengantuk lah, aku tidur dulu, kan? Asal aku nak jogging lah petang ni, tak apalah, subuh dengan asal ni kira halal lah. Aku solat zuhur dengan maghrib isyak, sekolah. Ada pilih-pilih solat. Kalau dia tak solat berjemaah, dia solat kat rumah, okey lagi, ada solat lagi.
Ini memang jenis tak solat. Ada orang dia jenis pilih-pilih solat apa yang dia nak solat. Jadi kalau solat pun tak cukup, jangan sembanglah pasal kemerdekaan. Sebab apa? Diri dia pun belum merdeka. Begitu juga puasa, begitu juga zakat. Zakat ni satu hal adalah isu berat. Dia bayar zakat tapi dia berat nak bayar zakat. Sekali lagi zakat simpanan. Zakat kita ada dua, zakat fitrah, Ramadan, masa Ramadan, dan zakat harta, iaitu ketika hujung tahun. Contohlah, dia disimpan duit sebulan 1,000 disimpan. Jadi bila sebulan 1,000 disimpan 12 bulan ataupun cukup setahun, dapatlah 12,000. Jadi syarat zakat dia kena ada dua. Dia kena cukup haul dan cukup nisab. Apa cukup haul? Cukup kiraan. Kiraan merujuk kepada 1 tahun. 12 bulan dah kira cukup haul ataupun tidak cukup haul. 12 bulan dah kira 1 tahun dah kira cukup. Dan cukup nisab ataupun tidak nisab apa dia? Amount, kuantiti yang ada yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Berapa? 85 gram mengikut kadar semasa. Last saya cek 3 hari lepas 22,000. 22 sekarang ni tak tahu dah berapa berubah, tapi lebih kurang itulah. Jadi 12,000 dah cukup ke belum? 22,000 belum. Jadi belum cukup nisabnya lagi, belum cukup amountnya lagi. Jadi belum lagi diwajibkan zakat. Tahun pertama. Tahun kedua disimpan lagi sebulan 1,000. Cukup hujung tahun, tahun kedua dapat lagi 12,000. Jadi 12,000 tahun pertama campur 12,000 tahun kedua, berapa total? 24,000. 24,000 cukup tak haulnya? Cukup tak kiraan tahunnya? Cukup, setahun dah. Cukup tak nisabnya? Cukup tak amount yang diperlukan untuk mengeluarkan zakat? Amount tadi berapa? 22,000. Amount yang ada sekarang berapa? 24,000. Jadi dah lebih wajib untuk dikeluarkan zakat. Kerana dah sampai nisabnya 2.5% daripada 24,000 kena keluarkan zakat. Dia pun keluarkanlah daripada 24,000 tadi 2.5%. Dia pun nak pergilah dekat PPZ Mawi ke, LZS ke, Lembaga Zakat Selangor ke apa ke, nak pergi bayar lah. Tapi time dia bayar tu berat hati dia. Penat-penat nak simpan. Kais pagi makan pagi aku ni, nak simpan 1,000 sebulan ni. Tiba-tiba nak kena bayar zakat pula. Ada perasaan ini, dirinya masih lagi belum merdeka. Kerana nak menunaikan kewajipan kita ni, menunaikan kewajipan rukun Islam adalah seberat dalam hati dia. Ikhlas dia itu masih belum sempurna. Ini bahaya. Begitulah juga amalan yang lain. First, jaga hubungan dengan Allah untuk memerdekakan diri kita sebagai seorang hamba. Yang kedua, hablum minan nas, jaga hubungan kita dengan manusia. Jaga hubungan kita dengan manusia. Jangan sembanglah pasal kemerdekaan kalau mulut ni dia mengumpat orang, dia fitnah orang. Sebab itulah benda paling crucial sekali perlu kita jaga adalah mulut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Kenapa hari kiamat? Dia meyakini ada hari pembalasan bagi setiap amalan yang dilakukan. Falyakul khaira, hendaklah dia berkata benda yang baik sahaja. Hendaklah dia berkata benda yang perlu sahaja. Aw liyasmut, ataupun diam. Kalau rasa benda itu tak penting, diam. Kalau rasa banyak cakap melirik tak apa-apa, diam. Kalau rasa kuat sangat membebel, diam. Mulut ni punca kepada pergaduhan antara manusia. Mulut ni pun punca kepada pergelutan antara suami dan isteri. Semuanya berpunca daripada mulut. Jadi sebab itulah Nabi sebut dah awal-awal dalam hadis, jaga percakapan, jaga komunikasi. Kasratul kalam, kasratul khata. Banyak cakap ni, banyak salah silap dalam percakapan. Kasratul khata, kasratul dhunub. Bila banyak salah silap dalam percakapan, banyak dosa yang kita akan dapat. Wa kasratul dhunub fannaru aula. Bila banyak dosa dalam percakapan dan banyak kesilapan tadi, fannaru aula, neraka lah tempat yang lebih utama untuk kita. Nabi bagi peringatan. Betullah antara benda yang banyak kita buat dosa dengan mulut ni, mengumpat dengan fitnah orang. Mengumpat dengan fitnah orang.
Apa itu mengumpat? Mengumpat ni cerita pasal orang benda yang dia tak suka. Kadang-kadang orang salah faham maksud mengumpat ni. Dia pun cerita dah, semalam Ali kan, dia dengkur macam beruang lagu ni dia. Kau ni tak mengumpat ke? Orang tanya. Tak, aku cerita benda betul. Tak mengumpat, mengumpat ni cerita benda tak betul lah. Dia tak faham. Mengumpat ni apa dia? Cerita pasal orang lain, benda yang dia tak suka. Benda betul lah, tapi dia tak suka. Kalau cerita benda yang dia suka, jadi mengumpat tak mengumpat. Ali ni kan, tiap-tiap kali dia masuk Masjid Mujahidin, dia mesti masuklah duit dekat tabung. Pura betul lah Ali ni, hebat betul lah. Agak-agak Ali marah tak kalau dia dengar? Takkan marah lah, orang puji dia. Lagi kembang kan. Jadi itu mengumpat. Mengumpat cerita pasal orang lain, benda yang dia tak suka. Benda betul lah. Kalau cerita pasal orang lain, benda yang dia tak buat, benda negatif, itulah fitnah. Fitnah dengan mengumpat ni dia macam adik tadi. Cerita pasal orang lain, benda dia tak suka, mengumpat. Cerita pasal orang lain, benda yang dia tak buat, benda negatif, itulah fitnah. Al-fitnatu akbaru minal qatl, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dua ayat Nabi sebut, dua ayat Allah sebut dalam Quran. Fitnah lebih besar, lebih dahsyat daripada membunuh. Mengumpat, wala yaghtab ba'dakum ba'dha, jangan kamu mengumpat antara satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kamu makan bangkai daging saudara kamu sendiri? Fakarihtumuh, maka bencilah perbuatan tersebut. Fitnah dan mengumpat, dua-dua ni punca dekat mana? Mulut. Samalah mengejek orang, buat orang sakit hati, buat orang kecil hati, semuanya daripada mulut. Mengumpat ni ada 6 tempat dia yang diharuskan. Ini disebut dalam tafsir Munir dan juga tafsir-tafsir yang lain. Antaranya nak mendamaikan suami isteri. Dan juga beberapa tempat lain. 6 je. Itu pun dia ada syarat yang ketat. Ada syarat yang ketat. Yang lain semua dia harapkan mengumpat. Cerita pasal. Jadi itu antara benda-benda yang perlu kita jaga. Nabi juga sebut dalam sambungan hadis tadi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Muliakan jiran ni. Jiran ni dalam fahaman kita orang yang duduk sebelah rumah kita kan. Ada yang sebut 40 kanan, 40 kiri, 40 atas, 40 bawah. Tapi jiran ni dia ada juga indirect meaning, maksud yang secara tidak terus, tidak direct. Apa dia? Jiran itu antara orang yang berada di sekeliling kita. Berada di sekeliling kita boleh jadi kawan-kawan kita, boleh jadi rakan sekerja kita, boleh jadi kita duduk sekarang ni dan mendengar ahli karya kita. Jadi bukan terhad hanya pada jiran rumah kita, tetapi jiran tempat duduk kita sekarang ni, jiran kawan-kawan kita sendiri, saudara mara kita, semua itu juga boleh dikategorikan dengan jiran. Apa Nabi sebut? Falyukrim jarahu, muliakan jiran kita. Dan yang terakhir, falyukrim dhaifahu, muliakan tetamu kita. Ini kaedah Nabi nak ajar kita bagaimana kita nak jaga muamalah kita dengan manusia, bagaimana kita nak jaga interaksi kita dengan manusia. Jaga dengan baik. Hablu minan nas. Yang kedua. Yang ketiga, jaga hati kita. Nak merdekakan diri kita. Yang ketiga, kita jaga hati kita. Macam mana jaga hati kita? Hiasi dengan sifat mahmudah, sifat terpuji, dan buang sifat mazmumah, sifat tercela. Apa contoh sifat tercela? Hasad, dengki, busuk hati sangat. Dia tak tenteram tengok jiran dia ni. Jiran dia tengok tiap-tiap bulan keluar kereta baru, contoh. Tiap-tiap bulan keluar kereta baru, dia pun terus, ini mesti buat kerja haramnya lah, confirm. Kerja haram terus. Ini masalah. Dia dengki dengan kawan dia, dengki dengan jiran. Dengki ada tempat yang diharuskan. Satu je tempat yang diharuskan. Dekat mana? Dekat ibadah. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah. Bersainglah kamu dalam melakukan ibadah. Contoh Ali, tiap-tiap kali azan solat fardu, dia pergi masjid solat. Kita ni pun tengok je Ali, wajib Ali ni, aku ni tak mampu lah macam dia. Aku ni 2-3 kali je boleh solat kat masjid kan? Bagi-bagi 2 tu KO. Jadi aku nak cabar juga diri aku nak fight dengan Ali, aku nak juga pergi 5 kali juga masjid untuk solat berjemaah, solat fardu.
persaingan, ada istilah cemburu di sana, tetapi cemburu dalam ibadah itu diharuskan, malah dialu-alukan. Cemburu nak bersedekah, cemburu nak solat, cemburu nak itu. Tapi kalau hasad dengki berkait dengan kebendaan dan keduniaan, itu diharamkan. Sebab itulah kita berada dekat satu zaman media sosial, di mana zaman ini orang suka mempamerkan kebahagiaan dia dekat media sosial. Kan post gambar one happy family at home kan, tak dekat Facebook tu. Seronok. Kita kena ingat satu benda je lah dalam kehidupan kat dunia ni. Tak semua orang suka kita, itu je kena ingat. Kita bukanlah nak hidup berdasarkan pandangan orang, tidak. Tetapi satu benda yang perlu kita faham, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia makhluk atas dunia ni pun ada orang tak suka. Kita ni jangan ingatlah semua orang suka. Mesti ada orang tak suka kita. Jadi bila kita pamerkan kebahagiaan kita di media sosial, di luar dan sebagainya, akan ada mata-mata yang tak suka tengok kita bahagia. Akan ada. Lagi-lagi dia diambang kontra daripada kebahagiaan kita. Contoh, kita post keluarga bahagia, gambar isteri, suami, anak-anak dekat media sosial. Kita pula ni diambang penceraian, ada masalah dengan isteri kita. Buka Facebook tengok, kawan baik kita post status, kan, one happy family at home. Rasa bengak, rasa marah. Tak boleh jadi ni, aku nak dia rasa juga apa yang aku rasa. Dia kena juga berlaku pergolakan dalam rumah tangga ni. Dia rasa marah. Ini bahaya. Apa sekali kesudahan yang berlaku, inilah akhir sekali orang menggunakan ilmu hitam, guna sihir, guna santau untuk merosakkan hubungan, untuk menjatuhkan bisnes orang. Ini banyak berlaku sekarang ni sebenarnya. Zaman sekarang ni zaman yang bila tak puas hati bukan pergi jumpa deal, tak ada dah. Bila tak puas hati dia deal underground, guna ilmu hitam. Banyak dah berlaku. Jadi sebab itulah berpada-pada nak show off kita punya kegembiraan di media sosial. Berpada-pada. Jangan terlalu excited sangat. Sebab di sana ada mata-mata. Sebab tu Nabi sebut, jaga-jaga dengan penyakit ain. Apa penyakit ain? Penyakit mata. Kerana cemburu, iri hati, sakit hati, semua ini bermula dengan apa? Dengan mata. Kalau mata tak tengok, mata tak lihat, takkan timbul isu. Itulah penyakit ain. Nabi sebutlah hadis, berjaga-jagalah dengan penyakit. Sebab apa? Tak semua orang suka. Jadi inilah tiga benda yang kena jaga. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, jaga hati kita untuk memerdekakan diri kita sebagai seorang hamba. Masuk step yang berikutnya, memerdekakan masyarakat. Dua benda penting bila semua memerdekakan masyarakat. Yang pertama, kesatuan umat Islam. Umat Islam kena bersatu. Yang kedua, perpaduan masyarakat majmuk. Masyarakat kita berbilang bangsa, berbilang kaum, kena ada perpaduan. Tak mungkin kemerdekaan itu dicapai melainkan dengan kesatuan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Kalau bergaduh, tak mungkin boleh capai kemerdekaan. Apa sandarannya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah. Kuatkan hubungan antara kita. Apa sirah yang berlaku Nabi ketika mana berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Apa benda pertama Nabi buat bila sampai di Madinah? Lepas bina Masjid Quba dan sebagainya, apa Nabi buat? Nabi saudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin Islam, Ansar Islam, saudarakan antara Islam dan Islam, kesatuan umat Islam. Kedua, apa Nabi buat? Nabi damaikan pergaduhan antara Bani Aus dan Khazraj. Bani Aus dan Khazraj memang orang lokal dekat Madinah, dan bukan semua Islam. Ada yang Yahudi, ada yang bercampur-campur. Jadi Nabi damaikan antara dua pihak ini. Yang tak pernah orang boleh buat sebelum ni, Nabi yang boleh buat. Nabi damaikan dua ini. Nabi mencapai perpaduan masyarakat. Kesatuan pun dapat, perpaduan pun dapat. Sebab itu Nabi qualified untuk menjadi leader di Madinah. Kenapa Nabi tiba-tiba boleh dilantik jadi pemerintah di Madinah? Kenapa? Kerana Nabi boleh buat benda yang mustahil orang lain tak boleh buat, Nabi boleh buat. Apa dia?
Nabi buat, Nabi damaikan antara Bani Auf dan Khazraj yang bergaduh, bermusuh, berperang puluh atau tahun, tak pernah selesai-selesai. Tak ada orang boleh damaikan. Tiba-tiba Nabi dengan kehebatan Nabi, dengan intelektual Nabi, Nabi damaikan antara mereka. Betul, Nabi bukan tiba-tiba datang Madinah, Allah bagi yang kau jadi raja. Tidak. Nabi ada talent, Nabi well planner, Nabi ada strategi. Semua itu Nabi buat. Nabi berhijrah daripada, Nabi bukan dapat arahan untuk Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bukan Nabi, okey jom kita hijrah. Tak apa, ni arahan daripada Allah, Allah jaga kita, jangan risau. Adakah Nabi berfikiran begitu? Tidak. Bila Nabi dapat arahan untuk berhijrah ke Madinah, apa Nabi buat? Nabi fikir dulu. Apa Nabi fikir? Macam mana aku nak ramaikan orang dekat Madinah ni, ramaikan orang Islam dekat Madinah. Di situlah datangnya perjanjian Aqabah 1 dan 2. Perjanjian Aqabah Nabi ni sebenarnya adalah proses pengkaderan Nabi untuk meramaikan umat Islam di Madinah, ataupun yang kita sebut sebagai golongan Ansar tadi. Kalau baca kisah hijrah Nabi, kena baca sekali Aqabah 1 dan 2. Ini satu peristiwa yang penting. Inilah strategi Nabi sebenarnya nak meramaikan orang Islam di Madinah. Bukan Nabi sembrono saja, ni arahan Allah, Allah jaga kita. Sama macam kita lah, kita dah solat, puasa, zakat, apa semua kan. Aku dah solat, aku dah buat dah semua yang Allah suruh. InsyaAllah Allah bagi dah rezeki banyak nanti. Jangan kita beranggapan kita dah buat semua yang Allah suruh, kita ni takkan diuji oleh Allah. Jangan ingat begitu. Sebenarnya mereka yang lebih dekat dengan Allah itulah lebih banyak akan diuji. Itu lumrah dan itu fitrah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Hari-hari kita baca surah Al-Mulk. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ciptakan mati dan hidup ini satu tujuan. Antara apa dia? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Semua manusia akan diuji. Kita dekat dengan Allah, jauh dengan Allah, semua akan diuji. Jadi kena berjaga-jaga. Jangan ingat kita dah buat semua yang Allah suruh, Allah tak akan uji aku dah, aku boleh hidup bahagia. Tidak. Semakin dekat, semakin tinggi ujian kita sebenarnya. Dan semakin kita melepaskan ujian itu, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Jadi itulah perpaduan dan kesatuan dalam kalangan masyarakat yang perlu dicapai untuk membebaskan belenggu kita dalam masyarakat. Tapi realitinya bagaimana sekarang? Realitinya masyarakat berpecah belah. Perpaduan entah ke mana, kesatuan Islam entah ke mana. Kita dipecahkan dengan politik. Ini realiti yang sedang berlaku. Politik memecah belahkan kita masyarakat. PRU dah berlalu lama dah, PRM pun dah lepas dah, PRK pun dah lepas dah. Masih lagi bergaduh pasal politik tanpa ada kesudahan. Ini yang kita risau. Kita cerita pasal merdeka, tapi bersama kita duk bercangkaran antara satu sama lain. Apa kesudahan kepada polemik politik dalam negara kita? Orang-orang pemimpin, orang Hindu, orang ada diplomasi mereka. Orang jumpa bertegur siapa kan. Tengok time kempen sebelum ni, MB Kedah serang MB Selangor, MB Selangor serang MB Kedah. Baru ni jumpa dekat meeting, bertegur gelak-gelak. Elok. Kita yang kat bawah ni yang tu masa muka, sampai salam pun tak nak, jumpa tak tegur masa muka, bergaduh tak tujuh generasi bergaduh. Politik yang tidak matang, rugi. Berpolitik ada tempat dia dan dah selesai dah pun. Sekarang ini adalah fasa kita berbaik semula. Rugi sebenarnya politik yang tidak ada kesudahan. Biarlah 5 tahun sekali je kita politik, tak apa. Jangan disebabkan kita ni tak bertegur dan sebagainya, kita yang dapat dosa lagi kena. Dari sebab itulah berpada-pada dalam politik. Kita tak nafikan mungkin ada dalam kalangan kita ada jawatan dan sebagainya, tapi berpada-pada dalam politik. Dan saya amat-amat suka entiti-entiti masjid surau ni memang jangan libatkan dengan politik. Tak payah libatkan. Walaupun kita mungkin tahu pengurusi mungkin ada cenderung dia nazir, di mana pengurusi AJK, oh ini camp ni, ini camp tu.
Lantaklah, jangan jadikan institusi yang suci ini sebagai media untuk kita bergaduh. Rugi sebenarnya. Sebab dah banyak kes, orang tak datang masjid, orang tak datang solat. Oh, ini dia tak sebulu dengan aku ni, aku tak nak pergi dalam masjid ni. Allah, sedih betul dengar jawapan. Sedih betul dengar benda tu. Disebabkan berbeza fahaman politik, terus tak nak datang masjid. Ini satu benda yang merugikan kita, merugikan karya, merugikan masyarakat. Kalau masih lagi ada mentaliti yang begini, kita masih lagi belum merdeka dalam masyarakat. Tak payah seimbanglah pasal kemerdekaan. Selesaikan dulu isu. Barulah kita boleh cerita tentang kemerdekaan negara. Penutup kepada kuliah kita pagi ini adalah kemerdekaan negara kita ini dicapai dengan penuh sentimental Islamic value, penuh dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya berbeza dengan kemerdekaan di negara-negara lain. Negara lain mungkin orang faham merdeka itu bebas daripada penjajahan. Macam kita juga lah. Mula-mula kita ingat merdeka ni bebas daripada penjajahan. Sebenarnya bukan semata-mata itu. Bila sebut merdeka dalam negara kita ini, besar lagi skopnya, besar lagi kefahamannya. Jangan sempitkan hanya pada bebas daripada penjajahan. Sebab itulah kena faham kemerdekaan negara kita ini penuh dengan nilai Islam. Kenapa? Kerana keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam kemerdekaan negara. Di sinilah kita boleh tengok sinkronis yang amat-amat hebat antara umara dan juga ulama, antara pemerintah dan juga agamawan. Gandengan yang mantap ini melahirkan negara yang hebat. Itu yang semakin hilang sekarang, umara dan juga ulama. Kenapa? 3 tokoh agama yang terlibat dengan proses kemerdekaan negara. Pertama, Syekh Abdullah Fahim. Siapa Syekh Abdullah Fahim? Datuk kepada PM kita yang kelima, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Ahmad Badawi itu punya ayah, Syekh Abdullah Fahim. Siapa Syekh Abdullah Fahim? Individu yang menentukan tarikh kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Orang yang letak tarikh itu pun ulama. Ulama yang letak tarikh itu. Ini nak beritahu hebatnya. Hebatnya sinkronis antara Tunku Abdul Rahman dengan Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim pada waktu itu mufti Pulau Pinang. Tunku Abdul Rahman ni memang rapat dengan Syekh Abdullah Fahim. Apa-apa, turun ada KL, turun Pening, tanya pandangan nasihat dan sebagainya. Termasuklah minta pandangan bila nak ditentukan tarikh kemerdekaan negara. Dan disebut kepakaran yang ada pada Syekh Abdullah Fahim adalah kepakaran berkaitan dengan ilmu falak, lagi-lagi berkaitan dengan ilmu buruj, gugusan bintang. Antara yang diceritakan adalah kenapa dipilih tarikh 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan negara. Mengikut penelitiannya adalah pada waktu itu kedudukan planet-planet dalam sistem Suria berada dalam kedudukan yang sebaris, yang tidak akan berlaku melainkan pada tarikh tersebut. Planet-planet dalam sistem Suria berada dalam keadaan kedudukan yang sebaris. Selebihnya kita tanya orang yang mufalak, kita nak tahu lebih pun tak kerti kan? Itu antara sebab kenapa dia letakkan 31 Ogos. 31 Ogos 1957 juga jatuh pada bulan Safar. Sama macam kita baru-baru ni 31 Ogos pun jatuh pada bulan Safar. Syekh Abdullah Fahim, nama yang amat sah. Yang letak tarikh itu pun ulama. Nak bagi tahu kemerdekaan negara kita ini bukan pasal bebas daripada penjajah, tetapi penerapan nilai-nilai Islam. Tokoh yang kedua, Syekh Ahmad Al-Linggi, mufti pertama Negeri Sembilan. Individu yang membaca doa ketika pada kemerdekaan negara. Tokoh yang ketiga, Tan Sri Hasan Azhari, individu yang melaungkan azan ketika mana kemerdekaan negara. Nak bagi tahu kemerdekaan negara kita bukan sekadar laungan merdeka, 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 tetapi laungan itu diikuti dengan laungan takbir, kemudian diikuti dengan bacaan doa, kemudian diikuti dengan laungan azan. Kemerdekaan negara kita ini penuh dengan nilai-nilai Islam. Jadi kalau nak menjiwai dan memahami, menghayati kemerdekaan negara kita ini, perlu juga menjiwai nilai Islam. Sebab itulah bila datangnya isu baru-baru ini, KPM nak implementasi satu modul syllabus pada waktu 17
Boleh sikit lagi tambahan. Saya 7-10 kena habis tadi. KPM nak menerapkan satu modul silibus 40 hadis Imam Nawawi di peringkat sekolah agama SABK dan SMK. Sasarannya adalah pelajar Islam dan guru Islam. Tiba-tiba orang bukan Islam yang meroyak, yang membantah, yang menolak cadangan ini, yang menentang cadangan ini. Ini yang kita marah. Kenapa orang bukan Islam tiba-tiba nak masuk campur dalam hal ehwal agama Islam? Bukan tadi korang pun tak cerita pun pasal orang bukan Islam, pelajar bukan Islam. Ini adalah silibus untuk pelajar Islam di sekolah agama. Kalaulah kita sebagai orang Islam tak rasa apa-apa pasal benda ni, kena muhasabah hari ini. Dan ini bukan isu politik, dan ini isu agama. Individu yang sama yang menentang pelaksanaan 40 hadis Imam Nawawi ini, individu yang sama menentang PM kita ketika mana PM kita Islamkan orang di Kelang baru-baru ni. Dipertikaikan. Kenapa PM nak pergi Islamkan orang? Itu bukan bidang kerja PM. Bagilah Jabatan Agama Islamkan orang. Kita pelik yang tu marah PM Islamkan orang. Pasal apa? Biarlah PM nak Islamkan orang. Dah Jabatan Agama mungkin panggil PM, kebetulan ada tentu. Mereka cuba sedikit demi sedikit untuk masuk campur tentang hal ehwal agama Islam. Jadi sebab itulah kalau kita melihat kepada penjiwaan dan penghayatan nilai kemerdekaan yang penuh dengan nilai-nilai Islam, tiba-tiba mereka ni menolak cadangan penerapan nilai Islam kepada pelajar Islam. Mereka ni jauh sangat kefahaman mereka tentang kemerdekaan. Entah apa yang dia faham pasal merdeka pun tak tahu. Sebab itulah jangan sempitkan merdeka kita hanya bebas daripada penjajah. Jangan. Bila sebut merdeka, kena sebut sekali pasal 3 tokoh ni. Bila sebut merdeka, kena sebut sekali nilai Islam yang terkandung dalam kemerdekaan. Itulah antara beberapa poin yang boleh kita bincang. Sebelum nak bincang pasal kemerdekaan negara, kena merdekakan diri dahulu, dan kena merdekakan masyarakat. Dan spesialnya kemerdekaan negara kita ini penuh dengan sentimental Islamic ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita ambil daripada perkongsian kita pagi ini. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.